Okey, saya Asri Abdullah, berasal dari Batu Pahat Johor, sekarang menetap di Pasir Gudang dah 25 tahun lebih kuranglah. So Asri adalah tempat rujuk saya bila saya pun ada benda-benda yang saya tak faham. Ini tempat rujukan saya ni. Saya harap semua dah baca, dah hadam arahan Ketua Pemeriksa nombor 1 2020, nombor 2 2020, mobile crane. Okey, kerana ada satu lagi 2017 tu tower crane, tapi yang itu mungkin mainly construction lah. Mobile crane ni dia menyeluruh dekat dalam tu dia tak ada cakap construction. Maksudnya once you use mobile crane, dia terpakai. Itu salah faham banyak yang orang salah faham ni. Dia kata dia terpakai construction lah. Aku pasal hari ni dan semalam ada pengarah construction DOS Putrajaya ada IR virus. Kalau nak cerita lifting standard boleh tahan. So dah banyak perdebatan apa semua, dia come to that conclusion lah. Dia kata yang arahan pemeriksa mobile crane tu terpakai untuk semua industri yang menggunakan mobile crane. Janji menggunakan mobile crane, dengar tu. Ya. Tak kira ke kilang ke hotel ke nak pasang aircon kompresor ke. Even in fact dia kalau kat rumah mobile crane kau pasang, kau panggil nak konkrit nak konkrit kau punya Porsche ke apa kan. Kalau kita ikut logiknya terpakai lah. Pasal apabila mobile crane tu buat lifting operasi terpakai. Nak tanya, kalau yang macam kat rumah tu kan, nak disamannya yang crane-nya ke yang pemanggil crane? Yang itu yang apa, sebab itu bila kita buat satu undang-undang dia bukan sekadar buat jadi 2 hari ni kita dapat conclusion bahawa arahan Ketua Pengarah yang 2 tu dia belum penuh masa. Sebab belum sepenuh masa. Dia sebut pengurus projek. Ya, belum dia sebenarnya pengurus ataupun pengurus projek dia punya term dia pengurus ataupun pengurus projek. Dia bukannya pengurus projek saja. Pengurus projek tu untuk construction. Okey, pengurus projek ni untuk construction. Pengurus kalau mungkin dekat kilang kau panggil mobile crane untuk angkat mungkin nak pasang aircon lah, aircon kompresor tinggi kan, nak angkat. So itu manager yang berkehendak kerja itu dijalankan. Siapakah manager anda yang berkehendak kerja itu dijalankan? Itulah manager. Itulah description manager. Itulah description manager. Production manager ke, maintenance manager ke, plant manager ke, dia kena pikul tanggungjawab. Okey. Tadi berkenaan dengan arahan Ketua Pengarah tadi dia sebenarnya arahan Ketua Pengarah ni dia dah lepas dia keluar satu lagi surat pelaksanaan yang dia dah hantar kepada semua construction site, project manager, construction project, crane company, dah ada. Dan dekat situ ada panduan sebenarnya. Dalam surat arahan tu dia ada panduan macam mana nak comply dengan this requirement. Untuk safety officer yang kerja dekat construction site, sepatutnya dia dah terima surat tu. Surat tu lebih kurang bulan 5 2020. Bulan 6 bukan macam tu lah. Bang Ramli dia tak dapat Bang Ramli. Kan? Dalam surat tu kalau nak kata terlalu brief pun tak brief juga. Dia ada lah orang kata dia punya penjelasan tu, contohnya tanggungjawab project manager, tanggungjawab manager, tanggungjawab crane operator, itu jelas. Cuma tanggungjawab lifting supervisor, rigger, signalman tidak dikatakan dengan jelas. Level ICOP jugalah ni Dia kalau nak ikut itu order bang. Pengarah order ada saman tu, ada penalti tu. You tak tahu. Kalau itu arahan Ketua Pengarah tu, bawah tu ada penalti 200,000.
Itu yang ni kan, yang surat arahan pemeriksa kan? Betul. Dia pemeriksa order itu sendiri dekat bawah sekali ada penalti RM200,000. Cek. Ada penalti RM200,000 bang. RM200,000. Bulan lepas dekat Kemunteng Perak ada satu projek manager sudah kena RM50,000 pasal tak ada lifting plan. Masuk paper bang. Masuk paper. Masuk paper. Okey. So okey, tapi tadi perbincangan yang korang dah buat aku rasa dalam skop tu is okey. Cuma mungkin ada sedikit beberapa pemahaman lah yang kena jelas kat sini. Okey, mula-mula kita sebut tentang dua yang dipertanggungjawabkan dekat situ ada tanggungjawab project manager ataupun manager dan juga crane operator. Okey. Untuk crane operator tu aku rasa tak perlu risau kerana benda tu memang dah tanggungjawab dia. Okey. Kalau dia kata crane operator tak tahu dia kata saya tak tahulah ni apa memeriksa crane tu saya tak bukan tanggungjawab saya lah. Sila laporkan kepada JKP ya. Terus laporkan kepada JKP saja. Boleh lucut terus tu. Terus lucut terus pasal jelas tidak kompeten Dia tak kata dia kata dengan dia, "Okey bang, boleh tolong periksa awak punya mobile crane?" "Oh, saya tak reti, itu bukan tanggungjawab saya." Itu tolong ambil dia punya nombor lah pada saya. Itu masalah tu. Dan satu lagi, kalau awak tengok tanggungjawab project manager ni besar. Memang diletakkan batu jemala yang besar. Betul. So tanggungjawab project manager salah satunya adalah dia kena pastikan lifting plan disediakan dan dilaksanakan dengan, saya boleh katakan dengan baik lah. Yelah. Tapi tidak dinyatakan lifting plan tu siapa yang kena approve. Bila jadi bila kita tanya, JKP kata company decide. Self regulation. Self regulation. Yang itu saya takut. Pasal nanti dia suruh security guard saya. Boleh juga tak menjalankan undang-undang. Tak cakap kan? Tak ada cakap. Dia kata itu self regulation. So jadi bila disebut self regulation kat situ, safety officer be careful ya, kerana biasanya you kena ada in-house lifting procedure, betul? Lifting procedure general lifting procedure. Nak apa, ini bukan cerita method statement dan sebagainya, ini apa sistem nombor 2 lah, lepas polisi, lepas manual, yang sistem prosedur you punya lifting procedure. So dekat situ you kena justify. Siapa yang kena approve lifting plan, siapa yang kena approve permit work. Dan JKKP dia 2 hari ni dia cerita PTW saja. Okay. Take note So take note, PTW dengan construction dengan PTW oil and gas berbeza ya di darat. Berbeza dia berbeza dia punya prinsip ya. Sebab tu tadi tanya PTW kena sign by PE, consultant kena sign, itu construction. Building construction yang di bawah Akta CIDB. Okey. Saya pun agak boleh katakan agak tak setuju, tapi since construction dia agree on that, even CIDB punya wakil tadi pun agree macam gitu, so let the construction style dengan tu. Sebab itu dia orang kadang-kadang contohnya critical, biasanya PTW ni untuk critical activities lah di construction. So critical activity nak buat hari ni, dia punya since ramai yang nak kena approve,
kan. Tapi yang saya risaunya project manager dia punya sign sikit aja, yang dia sign lebih kat consultant dan sebagainya. So maksudnya 2-3 hari kemungkinan PTW semua telah di sign. Jadi tapi dalam konteks PTW yang sebenar, dia tidak mencerminkan sistem kerja selamat, objektif sistem kerja selamat. Itu ada sedikit what we call loophole, perselisihan macam itu kan. Tapi it's okay. Tapi pada saya it's okay. Kalau construction nak demand macam itu, it's okay. Tapi dia punya PTW itu format kandungan dia tu dia align dengan JKKP requirement. JKKP ada requirementnya? Ya. Dalam arahan pelaksanaan ketua pengarah ada ciri-ciri elemen-elemen PTW yang wajib ada dalam satu PTW. Dia ada kriteria dia. Kriteria ni mesti ada dalam PTW. So as long as that criteria is there, assess, should be fair. Should be fair untuk construction yang bawah Akta 5520 CIDB. Tapi kalau PTW di pelan-pelan yang lain, selain daripada construction yang bawah CIDB, you boleh ada sistem PTW sendiri. Dan PTW DOS juga tak tetapkan siapa yang nak kena approve. Tapi kalau plan kalau plan tu masih berpandukan kepada arahan ketua pemeriksa itulah. Ya. Okey. Baik. Plan ke petrochemical ke apa, selagi darat selagi dekat darat kena comply dengan arahan ketua pemeriksa itulah. Cuma macam saya cakap tadi, PTW leave plan tidak ditetapkan siapa yang approve. Siapa yang approve siapa yang approve. So your system has to decide. So bila you decide, maksudnya you accountable. Bila you decide, maksudnya you accountable. Kenapa you decide begitu? Betul. Dan apabila JKP punya pemeriksaan, dia akan tengok effectiveness of the approval. Effectiveness of the approval. Kalau you kata manager A yang akan approve, tapi pada masa JKP datang, manager A tu MC, ataupun tiba-tiba cuti balik, so siapa yang akan replace dia? So you have your system must determine that lah. Kena ada determination. Biasanya masa aku dekat Siemens tu, memang kita ada list nama lah. Kita ada list backup kan. Manager ni backup dia siapa, manager ni backup dia siapa backup dia siapa. Kalau orang ni tak ada, siapa kena siapa. So you have to determine lah. Determine lah. Ni